Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana terus kekal setia bersama kami di saluran berita RTM, TV1 dan penstreaman RTM Klik. Seperti biasaan, 9 malam kita membawakan bicara nanti bersama dengan anda. Kali ini kita akan bercakap tentang fungsi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, yang mana diperuntukkan bidang kuasa dan juga fungsinya di bawah Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Antara lain memperuntukkan tindakan-tindakan untuk memerangi rasuah yang dijalankan oleh pihak SPRM sendiri. Dan menginjak ke lebih 5 dekad usianya, iaitu paling tepat sekali 55 tahun usia SPRM dalam usaha kita memerangi rasuah dan juga kita melihat bagaimana rasuah ini berakar umbi dalam negara, apakah tindakan-tindakan yang boleh dilakukan mengikut lunas penguatkuasaan undang-undang. Jadi pada hari ini kita amat bersati untuk membawakan secara eksklusif SPRM 55 tahun memerangi rasuah. Bersama dengan saya amat bersati untuk memperkenalkan tetamu kita yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Haji Azam Baki, Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih Tan Sri. Tahniah atas usia 55 tahun SPRM dan terus saja komited dalam memerangi rasuah. Mungkin kalau kita bercerita tentang evolusi SPRM ini, satu jangka yang panjang, 5 dekad usianya. Jadi bagaimana kita melihat evolusi yang telah pun dilalui oleh SPRM daripada dahulu adalah BPR, kini adalah SPRM. Tuan Ismail, terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak RTM kerana sudi menjemput saya, wakil SPRM untuk temu ramah kita pada malam ini. Ini satu penghormatan kepada diri saya dan juga pada SPRM. Saya ni merupakan generasi kedua lah. Selepas BPR ditubuhkan pada 1 Oktober 1967. Di mana tarikh 1 Oktober 1967 itu adalah dipanggil tarikh pasca kemerdekaan. 10 tahun kemerdekaan, ditubuhkan satu agensi yang tersendiri, yang bebas untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Sebelum pada itu, BPR ni terbagi kepada dua agensi cawangan, yang mana satu daripadanya adalah daripada satu cawangan kecil daripada PDRM, dan juga sebuah lagi adalah daripada Jawatan Perdana Menteri. Kalau di PDRM tu tugas-tugasnya adalah menjalankan penyiasatan bagi kes-kes rasuah, di mana ketika itu kita punya Akta Pencegahan Rasuah 1961. Dan di JPM ditubuhkan ketika itu ada cawangan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pencegahan dan juga pendidikan masyarakat. Selepas kajian dibuat oleh Shah Nazir Alam, bekas IGP daripada negara Pakistan, beliau telah mengusulkan supaya kerajaan Malaysia menubuhkan satu agensi yang bebas dan tersendiri dan mempunyai fungsi yang tersendiri bagi menjalankan pencegahan rasuah. So, the sole agency to fight corruption in this country. Dan yang orang paling instrumental ketika itu adalah arwah Tun Dr. Ismail. Dan ketua pengarah pertama kita adalah arwah Tun Tan Sri Harun Hashim. Dan pernah kami sebagai pegawai yang baru masuk berjumpa dengan beliau, bertanya dengan beliau. Dan di situ saya secara peribadi dapat berjumpa dengan pegawai-pegawai lama. Yang saya kira mereka ni adalah mereka yang telah menjalankan tugas yang baik dan dalam mencegah rasuah di negara ini. Jadi secara briefnya atau cara ringkasnya, evolusi ini saya boleh cari tersendirilah. Saya boleh bahagikan kepada 4 era lah. 4 evolusi fasa dalam pencegahan rasuah. Fasa pertama ni adalah pasca kemerdekaan, seperti yang saya sebutkan tadi, di mana ketika itu nama kami adalah Badan Pencegahan Rasuah. Kemudian berterusanlah pada 1972, di mana kami dinamakan Biro Siasatan Negara. Ketika itu fungsi masih sama, tetapi diberikan lagi lebih kuasa untuk menjalankan tugas-tugas atas dasar kepercayaan, kes-kes yang sensitif dan juga kes-kes melibatkan keselamatan. Dan ketika itu saya nampak berdasarkan kajian kita, kes-kes bagaimana yang disiasat dan juga bagaimana pencegahan dibuat. Ialah maklumlah selepas kemerdekaan, ketika itu negara kita belum lagi membangun dari segi ekonomi dan sebagainya. Banyak kes-kes yang berdasarkan data adalah melibatkan kes-kes yang berdasarkan isu enforcement dan juga isu-isu melibatkan high profile cases. Pada tahun 1982, ketika era Dr. Mahathir, ini fasa kedua, di mana Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri yang bagi Tun, telah mengembalikan nama kami kepada BPR balik, Badan Pencegahan Rasuah, dan diberi satu lagi akta dinamakan Akta Badan Pencegahan Rasuah 1982 untuk tujuan untuk governing agensi ini. Bersama-sama dengan ada juga akta yang lama di bawah Akta Biro Siasatan Negara.
Jadi negara ketika itu mengalami fasa perubahan ekonomi yang mendadak. Pasaran ekonomi kita meningkat, share market kita meningkat, negara kita menuju kepada era industri dan sebagainya. Pemodenan kita begitu rancak. Dan kami juga berubah ikut zaman. Di mana sampai satu ketika pada 1997, akta kami ini dikira lapuk dah. Maka diberi kami satu akta baru dinamakan Akta Pencegahan Rasuah 1997. Ini adalah era yang kedua zaman Dr. Mahathir. Era yang ketiga adalah zaman Datuk Seri Abdul Rahman Badawi, Pak Lah. Ketika itu pada tahun 2003, tak silap saya, beliau menjadi Perdana Menteri. Dan pada tahun 2008, akibat masalah isu rasuah ini tidak ditangani dengan begitu berkesan, maka ketika itu ialah sejarah menunjukkan bahawa Barisan Nasional telah kehilangan banyak kerusi ataupun negeri. Dan isu paling utama dilihat ketika itu ialah isu rasuah tidak ditangani dengan begitu berkesan. Maka BPR telah menjadi satu struktur baru dengan setup baru yang diputuskan oleh kerajaan dan diluluskan di Parlimen, dan kami dinamakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan diberikan akta yang baru dinamakan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Dan mana setup baru ini masuk fasa keempat hinggalah sekarang, di mana kami perlu lihat lebih independence dalam menjalankan tugas. Setup baru ini dari strukturnya semua berubah. Contohnya, kami dipantau oleh 5 panel bebas dan juga undang-undang penguatkuasaan kita adalah lebih kuat diberikan kepada kami. Dan juga fungsi-fungsi kami juga dijelaskan seperti mana Tuan sebut tadi di bawah Seksyen 7, di mana kami juga menjalankan tugas-tugas pencegahan, itu melihat kepada sistem dan prosedur yang nampaknya ada kelompangan di mana-mana jabatan kerajaan dan juga swasta, dan juga kita juga menjalankan aktiviti-aktiviti pendidikan masyarakat yang lebih berkesan. Jadi itulah fasa-fasa yang saya boleh sebutkan tadi. Dalam kita merungkai fasa yang dilalui oleh BPR dan terus saja kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sudah pasti yang berbagi Tan Sri kita melihat cabaran yang dilalui untuk kesemua anggota, pegawai, malah di pimpinan tertinggi SPRM untuk melaksanakan dan juga memberikan gambaran ilustrasi kepercayaan masyarakat kepada SPRM, menjalankan tugas dengan ketelusan dan juga integriti. Jadi ini penting, apatah lagi ia merupakan sebuah Suruhanjaya menjalankan tugas-tugas di bawah Akta SPRM. Jadi apabila yang berbahagia Tan Sri sendiri menerajui dan juga mengambil alih jawatan sebagai Ketua Suruhanjaya SPRM, bagaimanakah pembaharuan yang dilaksanakan, khususnya apabila kita bercerita kecenderungan kepada operasi dan juga siasatan di bawah SPRM, Tan Sri? Ya, Tuan. Saya juga mengimbau balik zaman saya bila masuk BPR pada 24 Disember 1984. Seperti mana saya katakan dulu, saya ni adalah golongan generasi kedua. Ketika itu adalah tindakan kami yang relevan ketika itu. Perubahan zaman berlaku bila undang-undang diperbarui pada 1997. Bila masuk tahun 2009, di mana kes-kes menjadi lebih complicated. Zaman berubah, modus operandi penjenayah berubah. Kami juga turut berubah. Di sini saya melihat kepada predecessor saya ataupun mereka yang pernah jadi Ketua Putrajaya sebelum ini. Mereka juga melihat seperti mana saya lihat sekarang. Kita mesti melakukan transformasi dalam SPRM. Begitu juga bila saya menjadi Ketua Putrajaya, saya mesti melihat kepada kaedah-kaedah penguatkuasaan yang lebih efektif dengan menggunakan undang-undang sedia ada. Pendekatan-pendekatan yang lama dahulu perlu kita perbarui. Bukan dulu tak relevan, tapi kini lebih kita kena lihat tentang pembaharuan-pembaharuannya. Sebagai contohnya dalam teknik penyiasatan. Kalau saya ambillah kata 10 tahun lepas di mana sebelum pada tahun 2009 sebelum tahun 2009 tu kita lebih kepada tindakan-tindakan yang lebih reaktif. Reaktif maksudnya kita menunggu laporan aduan-aduan diberikan kepada kita untuk menjalankan siasatan. Baru siasatan akan dibuka. Baru siasatan akan dibuka. Kurang kita bagi kepada penumpuan kepada proactive investigation. Bila zaman berubah, kita melihat kepada perubahan pemikiran masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan kepada sikap masyarakat. Mereka nampaknya kurang nak ke depan dah. Sebagai contoh dululah, kalau masa saya masuk kerja dulu,
Ramai yang berani datang ke depan membuat laporan mengatakan kami diminta rasuah oleh pihak tertentu. Maka minta supaya SPRM menjalankan siasatan. Jadi kami pun menjalankan siasatan. Banyak kes-kes yang dimakan kes-kes perangkap kita lakukan. Bila zaman berubah, perubahan ini saya rasai pada tahun 2006 ke atas. Di mana pengadu-pengadu yang datang ke hadapan nak mengatakan mereka diminta rasuah dan mereka datang kepada SPRM BPR ketika itu untuk melaporkan kes rasuah dah mula berkurangan. Jadi kita di SPRM ni, termasuk saya sebagai orang yang hidup lama dah sini, dah masuk tahun ke-39 dah kerja ni, memikirkan bahawa kalau kita masih duduk di pemikiran lama, kita tak muda ikut zaman, maka kita tidak akan efektif dan tindakan kita. Jadi lebih kepada fikirkan bagaimana kita lebih proaktif dan tindakan kita. Mantra mengatakan kalau secara konvensional tidak lagi berkesan, maka kita pergi pada proaktif. Salah satu daripadanya ialah kita menggunakan cara penggunaan intelligence based investigation. Pada masa sebelum tahun 2009 tu kita dah mulakan tindakan-tindakan begini, di mana kekuatan intelijen itu penting. Mula-mula kita menggunakan lebih kepada pendekatan undercover operation. Kemudian teknik ini yang dinamakan intelligence based investigation ini kita perkeluaskan lagi pada kes-kes yang berkaitan dengan public interest cases dan juga kes berprofil tinggi. Di mana kita masukkan elemen-elemen taktikal baru dalam penyiasatan, di mana sebelum kita memulakan sesuatu penyiasatan itu, kita kuatkan dari segi profil seseorang itu, targetnya siapa, dan juga kita punya maklumat-maklumat yang penting sebelum kita memulakan siasatan. Sebab itu kalau Tuan Ismail lihat kepada laporan-laporan yang ada sekarang, kes-kes yang kita jalankan telah menghasilkan banyak keputusan-keputusan yang membanggakan di mahkamah. Sebagai contohlah, sabitan di mahkamah telah meningkat lebih pada 90%. Tak silap saya 91%. Kalau dahulu dah lebih kurang dalam 5 tahun, 6 tahun lepas, rating ataupun kadar sabitan yang ditetapkan tu taklah sampai lebih kurang 90. Dalam 85% saja. Dan di bawah NACP diminta supaya kita mendapatkan conviction rate kita dalam 90. Jadi kita berusaha dengan lebih kuat lagi supaya kita mendapat sabitan-sabitan yang lebih tinggi di mahkamah. Apabila kes kita siasat, kita kena pastikan bahawa keterangan-keterangan yang diperolehi itu adalah kuat dan kukuh untuk menuduh seseorang di mahkamah. Standard yang dikendaki oleh pihak Jabatan Perkuatan Negara juga melebihi 85% keterangan yang diperolehi itu bagi mereka untuk menuduh di mahkamah. Okey, sudah pastinya apabila kita melihat dengan perkembangan teknologi ini, kita juga perlu maju ke hadapan. One step forward, orang kata, Tan Sri, untuk kita memastikan agar pelakuan jenayah itu akan dapat kita tangani sebelum ia semakin membarak. Criminal always one step forward. Okey, baik Tan Sri, kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir.
Mak, rasanya aircon tu dah bertahun kan? Sejak zaman saya sekolah dulu tak silap. Betul tak, Mak? Betul. Aircon ni tahan lama. Kalau beli yang zaman sekarang ni, kejap dia rosak. Kenapa Adam tenung je aircon tu? Macam ni. Opa, perkakas elektrik yang lama akan pakai lebih banyak tenaga. Ya, ayolah kita tampil memerangi rasuah dan juga tampil ke hadapan untuk memastikan agar isu rasuah integriti ini tidak berlaku bukan sahaja dalam organisasi tetapi juga dalam komuniti. Yang berbagi Tan Sri, tadi ada disebutkan sedikit berkenaan keengganan ataupun mungkin ketakutan saksi ataupun pelapor untuk tampil ke hadapan, dan ini juga menimbulkan persoalan tentang apakah Whistleblower Act ataupun Akta Perlindungan Saksi ini membantu pihak SPRM dan juga Akta SPRM dalam menjalankan tugas dan juga penyiasatan yang lebih efektif, Tan Sri. Ya. Sebab sedikit Tuan Ismail hubung dengan Akta Perlindungan Maklumat 2010 ataupun Whistleblower Protection Act 2010. Sebenarnya akta ini diberi kepada semua law enforcement agency lah atau pihak penguasaan di Malaysia termasuk polis, lembaga hasil, KKK dan sebagainya. Di mana kita boleh melindungi pemberi maklumat. Namun demikian, SPRM kami memang mengoptimalkan penggunaan akta ini berbanding dengan agensi-agensi lain. Mungkin mereka punya akta tersendiri dalam melindungi yang dikatakan pemberi maklumat ataupun informan mereka. Tetapi pada kami melihat pada sinario pemberi maklumat rasuah, bukan saja di negara ini, sebenarnya negara luar pun mempunyai masalah yang sama di mana dewasa ini masyarakat takut, bimbang. Terutama sekali mereka ni daripada kalangan peniaga ataupun mereka bekerja dengan mana-mana majikan untuk mendedahkan sesuatu perlakuan rasuah kepada pihak berkuasa seperti kalau negara kita ni SPRM lah. Jadi kerajaan memberi undang-undang ni, ahli parlimen memberi kita undang-undang ni supaya mereka merasa lebih yakin akan dilindungi di bawah undang-undang. Undang-undang ni antara lain memberi perlindungan, bukan saja memberi perlindungan tapi memberi remedi kepada pemberi maklumat. Jadi mereka yang datang untuk memberi maklumat ni, kalau dahulu kita nama pengadu. Pengadu tu satu hal lah yang saya katakan tadi. Mereka datang dan buat aduan. Tetapi kemudian zaman sekarang berubah di mana mereka datang hanya nak memberi maklumat saja. Mereka mungkin saksi tetapi orang tak tahu dia sebagai saksi setakat itu. Jadi dia hanya datang memberi maklumat, memberi tahu tentang contohnya apa yang berlaku di dalam jabatan ataupun yang berlaku oleh majikannya. Jadi dia menceritakan kepada kita di mana tugas kami sebagai pegawai SPRM ialah memberi perlindungan segi identitinya dan sebagainya dan beliau dilindungi.
sekiranya berlaku sebarang tindakan tidak wajar atau disciplinary action diambil oleh beliau terhadap mana-mana pihak di agensi berkenaan atau majikan berkenaan, maka tindakan akan diambil oleh kami terhadap mereka yang mengambil tindakan tidak wajar terhadapnya. Akibat dia memberi maklumat kepada kita. Unlawful dismissal pun boleh? Ya, boleh. Dan beberapa kes sebagai contohnya, kalau boleh share kemudian. Di mana satu agensi GRC yang terdama, di mana mereka telah terpaksa membayar remedies pampasan. Ada yang kena reinstate balik pekerja berkenaan akibat tindakan tidak wajar terhadap pemberi maklumat berkenaan. Dengan adanya Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ni, sebenarnya dia menimbulkan banyak keyakinan kepada masyarakat supaya mereka datang ke hadapan untuk membantu SPRM dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, saya baru ni pergi ke satu negeri dan saya laporkan memberi maklumat tentang peningkatan mereka yang datang ke hadapan sekarang ni untuk memberi maklumat, bukan pengadu, adalah makin meningkat. Kerana mereka tahu di mana SPRM kami memang telus dalam menjalankan penyiasatan kita dan kita akan melindungi pemberi maklumat berkenaan. Sebab itu mereka yang datang kepada kami ni selalu kita akan tanya dua soalan. Kamu datang nak buat aduan ataupun nak memberi maklumat? Kalau dia kata saya tak nak jadi pengadu, itu common. Kami datang ni nak cerita saja tentang ni. Okey? The story is very important. Lepas tu saya selalu sebut pada kawan saya, kita nak dengar cerita. Biar dia bercerita apa yang dia nak. Kemudian kita rekodkan. Dan kalau sekiranya kes itu ada satu kes di bawah bidang kuasa kita, maka kita terangkan kepada kita dan kepada mereka ini dan kita akan menjalankan penyiasatan. Jadi saya nampak perubahan-perubahan ini telah berlaku pada masa sekarang. Ini satu lagi mungkin banyak pertanyaan yang dibangkitkan oleh pihak masyarakat berkenaan tentang apa yang dilaporkan di media. Ada yang menganggap proses pendakwaan penyiasatan itu hanya banyak bertumpu kepada dikategorikan sebagai ikan bilis ataupun kesalahan dalam skala yang kecil berbanding ikan jerung yang boleh dikategorikan beratus juta ataupun sehingga berbilion ringgit. Jadi apakah dakwaan-dakwaan ini boleh diperjelaskan kepada pihak awam berkenaan proses siasatan dan pendakwaan itu, Tan Sri? Ya. Bila saya masuk BPR dulu pun, saya balik cerita dulu. Saya bersama kawan-kawan dahulu, dengan perwakilan yang lama dahulu, kami menghadapi senario yang samalah. Ketika masa tu, dikatakan kami hanya menekankan pada kes-kes ikan bilis saja. Tapi saya berani mengatakan dahulu dan sekarang ini sama. Mungkin zaman sekarang ini dengan banyak berlakunya transaksi perniagaan, duit untuk procurement banyak berlaku, maka kes-kes yang besar-besar ni timbul. Dan strategi kita sekarang ni, kita memfokuskan kepada mengurangkan ketirisan. Kita fokuskan pada situ kepada 3 sektor, iaitu sektor rasuah di peringkat penguasaan, sektor perolehan dan juga sektor grand corruption. Jadi kalau nak katakan ikan bilis dan jerung ni, saya rasalah dewasa ini SPRM telah mengurat langkah di mana bila kita kurangkan kes-kes dan petty corruption. Kalau nak kata petty corruption ni hari-hari berlaku. Jadi dengan kekuatan atau resources yang ada kita sekarang ni, kita perlu optimalkan kepada mana yang lebih penting untuk kepentingan masyarakat. Jadi mengurangkan ketirisan ni pada 3 sektor ni, kita kena fokuskan kepada yang mana yang menyebabkan kemudaratan kepada ekonomi dan juga sosial budaya kepada masyarakat kita. Jadi kalau katakan kami masih lagi ditakut lama, misal kata masih lagi menyiasat ikan bilis, saya rasa kenyataan-kenyataan itu tidak lagi benar dan tidak betul. Sebagai contoh ni lah, katalah kami menyiasat seorang yang daripada agensi penguatkuasaan. Arahan saya ialah kalau sekiranya kes ini boleh dirujuk kepada ketua jabatan, terujuk kepada ketua jabatan. Tetapi kalau sekiranya kesalahan itu dilakukan secara gerombolan, bersindiket, maka ini adalah tugas kita untuk membongkar kartel berkenaan. Bercakap pasal kartel banyak berlaku. Ini kartel berhubung dengan hal-hal berkaitan dengan perolehan. Baru-baru ni pun ada satu kes kita sedang siasat di satu pihak di local authority, yang mana kita lihat isu kartel telah berlaku. Di mana satu syarikat kontrol dalam 30 syarikat. Sebelum ni ada satu syarikat kontrol dan 100 lebih syarikat. Ini kartel isu daging. Jadi SPRM kami mesti melihat kepada
perubahan ataupun apa yang berlaku, modus operandi yang dilakukan oleh mereka yang melakukan jenayah ini. Okey. Jadi kalau kami tumpukan pada kes-kes yang dikatakan remeh, petty corruption boleh, tetapi dia tidak akan menghasilkan yang hasil yang baik untuk masyarakat. Taxpayer bayar kita gaji untuk melihat kita buat kerja yang lebih efektif. Ya. Sebab tu dewasa-dewasa ini kena lihat kes-kes yang saya boleh sebutkan tu yang dilaporkan di dada akhbar, media cetak dan sebagainya ialah kes-kes yang mana kita rasakan perlu disegerakan siasatannya. Kes-kes melibatkan mereka yang berpangkat tinggi. Kalau katakan dahulu melibatkan pegawai-pegawai kerajaan yang mungkin tidak yang dikatakan tidak berpangkat. Tapi sekarang ni ada kes-kes yang mana melibatkan jurusabi pun kita tangkap. Ini adalah satu perkara yang saya rasa teknik penyiasatan kita mungkin telah dapat menghidu, dapat mengesan mereka-mereka yang melakukan rasuah ini supaya mereka dapat kita bawa ke tengah. Okey. Ya. Bukan saja teknik penyiasatan yang berbagi Tan Sri, tetapi the guts ataupun keberanian untuk meneruskan penyiasatan dan juga proses siasatan itu perlu kita berikan perhatian kerana bukan hanya melibatkan ikan bilis di bawah, bukan saja melibatkan pejabat awam, malah ahli politik, pemimpin-pemimpin utama parti politik, malah bekas pemimpin-pemimpin utama juga turut disiasat di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Jadi bagaimana untuk kita memelihara integriti dan menjadikan supaya di setiap peringkat penyiasatan malah pendakwaan itu tidak ada unsur-unsur bias ataupun unsur-unsur berat sebelah, Tan Sri. Unsur-unsur berat sebelah ni kadang-kadang lebih pada persepsi masyarakat. Kita sebaik mungkin kita bila menjalankan siasatan kita akan cuba telus dan profesional dalam menjalankan penyiasatan kita. Kita bila menyiasat kita pastikan elemen ataupun rule of law itu dipatuhi. Yang selalu menimbulkan masalah persepsi ini mungkin mereka di pihak yang terlibat ni mereka yang rasanya kita tidak patut menyiasat mereka. Tapi di sini saya boleh jamin bahawa kebebasan kami dalam menjalankan penyiasatan adalah terpelihara. Sebagai contoh, saya pernah katakan ada satu menteri kanan pernah WhatsApp saya, dia tanya saya, adakah kamu sedang menyiasat SPRM sedang menyiasat saya? Ya. Memang betul, yes sir, we are not investigating you. Full stop. Tetapi kalau difikirkan balik, mereka yang pernah bertanya saya tu, adakah dia dibawa ke mahkamah? Kalau kes tu dah tak ada, tak adalah. Sebab itu bila kita menyiasat, ada satu badan lagi yang akan menentukan dari segi integritinya, iaitu Jabatan Peguam Negara. Bukanlah sebanyak mana kertas siasatan pun, tetapi sekiranya tidak dipersetujui oleh Jabatan Peguam Negara, maka sudah tentu kes tidak boleh dituduh di mahkamah. Ini menunjukkan bahawa pengasingan, prinsip pengasingan kuasa atau separation of power di dalam negara kita ni berjalan begitu baik. Dalam konteks itu, apakah perlu SPRM diberikan kuasa untuk mendakwa? Jadi saya suka nak jawab soalan ni. Kadang-kadang saya suka membuat satu joke kadang-kadang. Kalau Tuan Ismail nak bagi saya kuasa, saya suka juga. Di mana saya besok saya buka fail siasatan atas Tuan Ismail, kemudian saya juga dakwa Tuan Ismail. Bolehkah begitu? Model yang kita ada ni adalah model yang diamalkan hampir keseluruhan negara di dunia. Waimah di Amerika ataupun di United Kingdom. Di mana kalau tanya saya secara peribadi lah, dan rata-rata pegawai SPRM mungkin berfikiran yang sama, di mana mesti ada check and balance. Kita tak boleh ada satu sole power ataupun absolute power. Di mana kita yang menjalankan siasatan, kita juga yang menentukan pendakwaan kes berkenaan. Jadi tendensi ataupun kecenderungan, saya risau saja, pegawai SPRM kalau sekiranya kita ada kuasa itu akan tinggi, di mana akibat kemarahan kita, emosi kita terhadap seseorang, maka kita akan buka fail, kita siasat dan kita pasti dia kena tuduh. Dan ini lagi saya rasa akan lagi teruk persepsinya terhadap kami pada masa akan datang, di mana masyarakat akan memandang kita lebih bias ataupun lebih cenderung untuk
mengambil tindakan terhadap satu pihak saja. Okey, sebab itu kita masih lagi berpegang kalau tiada kesalahan dilakukan tidak perlu gentar. Person is innocent until proven guilty. Betul. Proses penyiasatan pendakwaan itu adalah salah satu proses untuk kita membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang berbagai Tan Sri, berkenaan isu sebelum ini kita sudah meluluskan rang undang-undang anti lompat parti. Ada juga dicadangkan berkenaan concern ataupun kerisauan kita berkenaan pendanaan politik. Dicadangkan supaya dijadikan satu bentuk undang-undang. Apa mungkin respon daripada pihak SPRM berkenaan isu dana politik ini, Tan Sri? Pada pendapat SPRM lah, pendapat saya bahawa dah sampai masanya sebenarnya kita di mana ahli-ahli parlimen memikirkan tentang undang-undang ni. Kerana banyak sebab. Sebagai contohlah, saya ini sebagai orang lama kerja di BPR dan SPRM. Banyak tumahan-tumahan. Kadang-kadang saya pun susah nak katakan. Sumbangan diterima oleh pihak-pihak tertentu daripada parti politik dikatakan sumbangan rasuah. Walhal ia dibenarkan. Dengan ketiadaan, in absence of this law, ketiadaan undang-undang ini, maka mudah pihak-pihak tertentu akan membuat tumahan mengatakan pembiayaan dana ini adalah merupakan pembiayaan rasuah. Okey. Saya nak tenangkan tentang dia mana rasuah atau tidak sebaik mungkinlah. Kalau seorang itu mengenai jawatan, ialah menteri lah katakan dan dia juga ada ahli politik, ahli parlimen, dibiayai dana oleh satu syarikat. Ini sebagai contoh yang ada urusan resmi dengan dia. Okey. Ada kontrak dengan kementeriannya. Dan diberi kepada beliau. Dan ini dikatakan digunakan untuk dana politik. Okey. Di bawah akta kami, ia merupakan satu kesalahan. Itu jelas. Okey. Tetapi kalau seorang itu, katalah ahli parlimen, kerajaan yang memerintah sekarang, kata begitu dia menerima satu sumbangan politik dan dia tidak ada apa-apa jawatan. Kemudian dana politik ini bagi tujuan pembiayaan dana dia. Ini bukan merupakan satu kesalahan. Okey. Oleh demikian, pada saya bukan dia saja, ahli-ahli politik lain yang menerima dana politik walaupun tidak ada satu jawatan yang dipegang. Perlu ada satu undang-undang untuk regulate, untuk memantau. Dan di sini pada saya di bawah undang-undang ini ditubuhkan satu badan untuk memantau ataupun untuk regulate pembiayaan dana ini dan perlu dilaporkan. Terutama sekali pada saya buat masa ini yang penting ialah pembiayaan dana bagi tujuan untuk kempen pilihan raya. Akta yang ada sekarang ni pun di bawah akta kesalahan pilihan raya 1954. Jadi tuan semayang sebagai orang yang berurusan undang-undang 1954 ini satu undang-undang yang dah lama. Perlu di-revise. Perlu di-revise. Contohnya tadi pernah ditanya kepada saya tadi berhubung dengan Seksyen 8 di bawah akta kesalahan pilihan raya ini menerima parti-parti politik dalam masa kempennya tidak boleh memberi penjamuan. Sedangkan ini merupakan culture kepada semua orang, tak kira dia ahli politik. Jadi boleh katakan semua parti-parti politik menjamu orang. Memberi makan, datang ke rumah takkan dia tak bagi makan. Jadi kalau strictly to the law, ia merupakan satu kesalahan. Jadi ahli-ahli politik, ahli-ahli parlimen, the lawmakers kena lihat balik perkara ni. Jadi perlu diperjelaskan. Kalau katakan untuk pembiayaan dana politik untuk kempen pilihan raya yang akan datang ini ataupun mungkin kalau sempat ataupun bila pada masa akan datang, kena lihat balik akta kesalahan pilihan raya 1954 ini dan juga political financing law ni supaya lebih mudah difahami dan ada garis panduannya. Negara Amerika sebagai contohnya, bagi kempen pilihan raya dibuat satu undang-undang dan ada keterusan di mana sebarang penerimaan tu kena dilaporkan kepada satu controller untuk dia memantau tentang daripada mana sumbangan ini diperolehi dan adakah ia boleh digunakan. Ya, insya-Allah undang-undang itu akan menjadi instrumen untuk kita mengekang, menghalang malah untuk mendakwa mereka yang melakukan kesalahan di bawah kesalahan-kesalahan yang telah pun disebutkan. Yang berbagi Tan Sri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif.
komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Pusat Kehidupan Berdikari atau Independent Living Centre ILC menyediakan perkhidmatan sokongan untuk membantu OKU agar dapat hidup berdikari di dalam masyarakat. ILC membantu OKU menerusi perkhidmatan pembantu peribadi seperti membantu OKU mengurus diri, membawa OKU ke hospital atau pasaraya. Jom kita. Jom. Perkhidmatan kaunseling rakan pembimbing oleh OKU kepada OKU seperti memberikan suntikan motivasi, memupuk keyakinan diri dan perkongsian masalah. Tidak lupa juga program Hidup Berdikari yang bertujuan untuk memberi semangat kepada OKU dan keluarga OKU untuk berdikari dan menyesuaikan diri di dalam masyarakat. OKU yang ingin mendapatkan perkhidmatan ILC boleh menghubungi ILC berkenaan. Sila layari laman web www.jkm.gov.my. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak saja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awal. Responsif, bertanggungjawab dan reformis. Ayo, keluarga Malaysia, ikuti laporan Bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Responsif menjanjikan perubahan. Iltizam kerajaan, manfaat kepada rakyat. Pemulihan negara diperkasa, pembaharuan dilaksana. Semuanya demi kemampanan daya tahan ekonomi. Menyejahterakan seluruh keluarga Malaysia. Ikuti kupasan dan analisis pakar mengenai bajet 2023 hanya di BIS Malaysia. Gagasan satu keluarga, satu rumah turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development terutama untuk golongan muda.
Baik, kita berusaha kembali dalam bicara naratif. 55 tahun memerangi rasuah. Sudah pastinya kita ingin mengajak supaya kita memberikan gambaran bahawasanya kita tolak rasuah dan juga amalan-amalan yang tidak berintegriti seperti ini. Yang berbagi Tan Sri, banyak tadi kita berbicara berkenaan tentang isu-isu domain. Tetapi kali ini kita lebih spesifik kepada isu-isu yang sedang dikerjakan ataupun yang sedang ditangani. Khususnya isu berkenaan tentang pendedahan kes LCS yang didedahkan oleh PAC baru-baru ini. Yang terbaru kes kartel MBSA dan juga kes Penjana Kerjaya yang melibatkan penyelewengan sehingga 100 juta ringgit. Jadi di manakah kemas kini bagi kes-kes tersebut dan apakah peringkat bagi kes-kes tersebut? Ya, 3 kes yang dirujuk pada saya ni adalah boleh saya beri dia punya statusnya lah. Ya. Contohnya kes Penjana Kerjaya ni, ini satu kes yang mana saya boleh katakanlah satu bentuk daylight robbery lah. Di mana dalam keadaan pandemik COVID, kerajaan menyediakan dana bagi membantu majikan-majikan supaya mereka yang terjejas dapat membayar gaji ataupun diberi subsidi gaji untuk pekerja-pekerjanya. Mereka menipu pula pihak PKSO untuk membuat tuntutan dengan mewujudkan nama-nama pekerja yang tak wujud. Jadi dalam kes ini 62 kertas siasatan kita telah buka dan tangkapan ramai 51 orang yang melibatkan 38 lelaki dan 13 orang perempuan. Jadi siasatan ini melibatkan duit kelangan dikatakan dalam 100 juta. Tapi figure tu masih lagi kita kira. Tapi peruntukan tu 100 juta telah dikeluarkan. Jadi siasatan ini masih lagi kita siasatan sedang dijalankan. Kes ni sebagai contoh saya katakan tadi di mana ini satu adalah tindakan proaktif. Kita tak ada menerima sebarang laporan orang awam pun sebenarnya. Tetapi bertindak daripada maklumat yang kita terima daripada pihak agensi kerajaan sendiri. Dan di sini dengan kerjasama pihak PKSO, kita telah membuat analisa kepada data-data yang sedia ada. Lepas tu dalam penyiasatan melibatkan intelligence base ini, satu elemen yang paling penting adalah kita buat analisis dalam penyiasatan kita. Saya ada bahagian yang untuk menjalankan analisis ini. Satu ni adalah bahagian siasatan di mana kita ada forensic accounting kita. Dan satu lagi ialah di bawah bahagian perisikan kita untuk menilai profil-profil tertentu sebelum kita menjalankan penyiasatan. Kes ini agak lambat sikit untuk kita selesaikan kerana dijalankan penyiasatan nationwide, satu Malaysia. Bukan saja di Kuala Lumpur, tapi semua negeri. Kedah ada, Perak, di Perak ada dan sebagainya. Dan setiap entiti yang terlibat tu dibuka satu faiz siasatan. Dan satu faiz siasatan tu ada kumpulan pegawai penyiasatnya. Jadi kita kena dictate one by one. Kita kena ambil dokumen. Kita kena sahkan dokumen-dokumen siapa pembuatnya dan bagaimana ia kesalahan ia dilakukan, bagaimana ia dihantar untuk dituntut. Dan kemudian wang itulah dibayar, siapa yang menerima dan ke mana perginya wang itu. Begitu sukanya kadang-kadang saya nak kata sulitnya dalam kita menyiasat kes-kes rasuah ni. Sebab itu saya katakan bila kita menyiasat kes rasuah ni, kami mesti tumpukan kes-kes yang sebegini daripada kita menumpukan kepada kes-kes yang biasa sebelum ini. Satu lagi kes yang ditanya tadi, LCS. Ini satu bentuk kes yang saya boleh kata amat menduka cita kita lah. Di mana memang betul seperti mana yang dilaporkan oleh PAC itu 9 bilion telah dibayar tapi kapalnya tak siap. Walaupun kes untuk makluman progres tentang penyiapan kapal ni sedang dilakukan. Bukan katakan kapal tu tak hilang begitu saja. Peringkat penyiapan tu sedang dilakukan dan diberi jaminan kapal itu akan dibekalkan. Namun demikian tugas kami pula bila kita menerima laporan daripada Ketua Audit Negara. Laporan ini kita kaji dan kita mendapati banyak unsur-unsur salah takbir ataupun takbir urus yang berlaku dan juga di sini menimbulkan kecurigaan kita sebagai pegawai penyiasat akan berlakunya jenayah rasuah. Jadi yang kes ini lagi complicated yang mana kita perlu melihat kepada siapakah yang melakukan penyelewengan dan sebagainya. Kita kena tengok corporate governance di sini. Jadi pegawai-pegawai penyiasat saya kena pula lihat kepada isu-isu tentang corporate governance, undang-undang berkaitan dengan
yang berkaitan dengan sesuatu perolehan dan sebagainya. Baru-baru ini kita dah tuduh salah seorang benda yang high profile itu, dan siasatan ini masih lagi dijalankan, dan kita membuka, kalau tak silap saya, lagi ada 2-3 kertas siasatan. Dan kes ini juga melibatkan merentasi sempadan di mana kita perlu mendapatkan keterangan daripada luar negara. Bila cakap pasal keterangan luar negara ni, maka kita gunakan mutual legal assistance. Mutual legal assistance maknanya ialah kita mendapat bantuan undang-undang ataupun bagi mendapatkan keterangan dari pihak luar negara di mana keterangan itu nak dibawa balik ke sini. Dan di sini pula melibatkan Jabatan Peguam Negara, kerana kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk mendapatkan keterangan luar negara tanpa kelulusan daripada Jabatan Peguam Negara. Jadi Jabatan Peguam Negara sedang membantu kita menyediakan mutual legal assistance untuk mendapatkan bantuan keterangan daripada luar negara. Dan apabila keterangan telah dikumpulkan, barulah kita boleh meneruskan tindakan undang-undang. Saya jangka mungkin dalam tempoh terdekat ni mungkin ada satu kes lagi daripada LCSK ni akan didakwa ke mahkamah. Itu prediction saya lah. Kerana kita dari masa ke semasa kita membawa file-file ini kepada Jabatan Peguam Negara untuk menunjukkan tentang apakah status ataupun update daripada siasatan ini. Jadi tidak benar lah kadang-kadang bila suatu pihak ni kadang menuduh kita SPRM ni tidak macam tak menyiasat ataupun lewat ataupun lembab ke dan sebagainya untuk menjalankan penyiasatan. Mendedahkan hasil siasatan bagaimana pula mungkin ini concern daripada pihak awam? Mendedahkan hasil siasatan ini satu perkara yang bukan menjadi satu polisi kita. Kerana di peringkat kita belum lagi selesai siasatan dan tidak ada lagi kata putus daripada Jabatan Peguam Negara, kita tidak boleh lagi untuk mendedahkan hasil siasatan. Jadi di pihak luar sana pun saya rasa perlu bersabarlah. Kerana ramai yang tak bersabar rasanya atas agenda masing-masing untuk mengetahui hasil siasatan. Jadi siasatan ni banyak melibatkan pihak-pihak tertentu dan perkara ni sensitif. Hanya ada kerana ia melibatkan isu pembelian pembuatan kapal untuk militeri. Jadi kita pun jaga sensitivitinya. Jadi namun demikian dalam kita menjalankan siasatan ini kami telus dalam menjalankan siasatan, tak kira siapalah. Sekiranya dapat bukti dan keterangan itu cukup untuk dituduh mahkamah, kita akan bawa kepada Jabatan Peguam Negara dengan mencadangkan kes ini untuk dituduh di mahkamah. Dakwaan berkenaan ada yang terlepas, ada yang didakwa, malah ada yang dihukum. Ini persoalan penting kerana kita nak melihat apakah ada berlakunya isu berat sebelah dalam mereka yang terlepas dan mereka yang dihukum ni, Tan Sri. Yalah, susah saya nak katakan ada terlepas atau hukum ni kerana pertama kerja kami dah siap. Kita dah tuduh orang ni mahkamah. Yalah, saya setuju juga dengan statement mengatakan kalau tak ada SPRM, siapa pula nak kena tuduh. Jadi puncanya pada kami juga. Sebab tu saya terangkan tadi, dalam kita nak membuka file siasatan ni, ialah kita berdasarkan kepada maklumat ataupun aduan yang sahih. Kalau tidak sahih, kita tidak akan menyiasat. Selepas kita menyiasat dan kita bawa kepada Peguam Negara dan dia dituduh di mahkamah. Ada kes yang kita mendapat sabitan, ada tidak. Malang ni kadang-kadang bila dapat sabitan tak sebut pun tentang keberkesanan pegawai-pegawai saya dalam menjalankan tugas. Bila kes tu mungkin lepas akibat mungkin pada mahkamah keterangan tu tidak mencukupi ataupun cara teknikalnya ataupun ada reasonable doubt. Ada reasonable doubt. Itu pembuktian yang standard yang kita perlu buktikan, di mana kita kena buktikan pendakwa kena buktikan kes itu melampaui keraguan dan musabah. Beyond reasonable doubt. Kadang-kadang melibatkan saksi. Saksi-saksi ada yang ketikanya di mahkamah berubah kenyataan dan sebagainya. Dan satulah sekalilah last but not least, mungkin takdir dan menentukan seorang tu lepas. Jadi di sini siapa pula nak dipersalahkan? Kita nak salahkan pegawai penyiasat ke? Kita nak menyalahkan pegawai pendakwa ke? Ataupun nak menyalahkan hakim? Di sini kita kena be sensible lah. Kena waras lah dalam pemikiran kita. Jadi kalau kes itu sudah berakhir dengan satu pelepasan di mahkamah, kita kena terbuka dan pihak kita pun kebiasaannya kita akan memohon Peguam Negara untuk mengemukakan rayuan. Dan kes itu bukan berhenti di situ saja. Maka Peguam Negara biasanya bersetuju dengan cadangan kami untuk kes itu
wallet yang telah kalah tu untuk dibuat rayuan di mahkamah. Jadi ada platform yang lain. Banyak juga kes-kes yang mana kami kalah di mahkamah, di peringkat rayuan di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan ataupun mahkamah persekutuan, kami mendapat kesabitan. Jadi again lah, saya boleh mengatakan kita kena sometimes kita kena sabar. Kena pasrah juga dengan keputusan yang telah diberikan. Ya, mungkin merit di pihak pembelaan lebih tinggi dalam kes-kes tertentu ataupun dalam proses pendakwaan yang tertentu, itu adalah keputusan mahkamah dan juga adalah proses yang perlu dihormati di pihak mahkamah sendiri. Betul. Berbagai Tan Sri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali untuk kita menutup bicara nanti pada malam ini. Elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Opa, perkakas elektrik yang lama akan pakai lebih banyak tenaga. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Lagi ramai orang, lagi tinggilah bil. Kalau tak percaya cakap Adam, dengan smart meter yang Opa baru pasang tu, Opa boleh semak dan kawal penggunaan tenaga harian. Terima kasih Mr. Noid. Cadangan bersifat kepentingan kumpulan, puak, IMO, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik. Responsif demi kesejahteraan rakyat. Reformis mengukuhkan daya tahan perniagaan dan ekonomi. Bertanggungjawab meningkatkan kecekapan tadbir urus. Bersama kami dalam Berita Perdana edisi khas Bajet 2023. Jumaat 7 Oktober ini, 8 malam di TV1, saluran berita RTM dan aplikasi RTM Klik. Baik, kita bersua kembali dalam bicara natif usia 55 tahun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Terus saja kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Haji Azam Baki. Tan Sri, cadangan untuk meletakkan bidang kuasa SPRM di bawah Parlimen ataupun di bawah purview of Parlimen. Jadi apa mungkin respon daripada pihak yang berbahagia Tan Sri? Benar, saya ditanya pada tahun lepas berhubung dengan should we MACC bawah Parlimen. Ya. Saya kata ya, pendapat peribadi saya, kami terbukalah kalau sekiranya pihak-pihak pembuat undang-undang nak meletakkan kami bawah Parlimen. Cuma saya mempunyai pandangan tersendiri dalam hal ini. Set up SPRM yang ada sekarang ni, pada saya tidak ada masalahnya, memadai. Pertamanya, kita diletakkan di bawah 5 jawatankuasa atau panel bebas. 3 daripadanya ada bawah akta kami, seksyen 13, 14 dan 15. 2 daripadanya adalah dipanggil set up secara pentadbiran. Okey, 5. Salah satunya ialah di mana ada satu review committee untuk melihat kepada kes-kes yang mana kita cadangkan untuk ditutup ataupun DPP cadang untuk tutup. Di mana mereka akan
melihat balik dan memberi pandangan dan juga beri nasihat kepada kita. Banyak kes-kes yang kita buka balik semula. Okey. Dan tak semua sewenang-wenang ialah kita untuk menutup kes. Okey. Ada satu lagi jawatan kuasa yang saya kata 5+1 yang dirujukkan di Parlimen, namanya jawatan kuasa mengenai governance, integriti dan juga anti rasuah. Okey. Saya pernah hadir di jawatan kuasa ini untuk menjawab banyak persoalan dan pegawai saya juga salah seorang daripada sekretariat berkenaan. Jadi kami dipantau boleh kata 5+1. Okey. Jadi jawatan Ketua Suruhanjaya ni saya boleh kata jawatan saya tak boleh tidur malam lah. Tapi saya suka kerja saya ni, selagi ada cabaran, saya akan hadapi cabaran. Saya bersama-sama dengan pegawai saya. Jadi boleh cakap pasal letakkan di bawah Parlimen ni, persoalan yang timbul dalam benak hati saya ni, apa mekanismenya? Adakah bila letak bawah Parlimen, ada kita ni akan diletakkan satu bidang kuasa khas pula untuk memantau kita? Pokoknya setuju atau tidak? Saya kurang setuju. Kenapa? Dikhawatiri kita akan letak di bawah tekanan politik. Okey. Saya tak nak namakan negara berkenaan di mana ada negara yang meletakkan anti-corruption ini di bawah Parlimen, maka kes-kes yang berprofit tinggi hendaklah mendapat kelulusan daripada Parlimen atau Senat berkenaan. Sedangkan di sini, seperti yang saya sebut tadi, kita bebas nak membuka siasatan apabila ada tomahan ataupun aduan yang diberikan kepada kami. Saya tak pernah tanya Tuan Ismail pun. Saya nak buka siasatan atau Tuan Ismail. Tahu-tahu je kami dah siasat. Dan kalau sekiranya tak ada kes, maka DPP akan tutup kes ini ataupun Penanggung Raya akan tutup. Jadi kebebasan kita dalam menjalankan penyiasatan itu adalah terpelihara. Bila nak letak di bawah Parlimen ni, maka saya rasa kita akan menghadapi satu kekangan dalam kita menjalankan tugas. Malam ini juga kekangan masa kita untuk lebih berbicara lanjut tentang topik ini. Apa-apa pun, selamat ulang tahun ke-55 Tan Sri dan juga pihak SPRM dalam kita mendepani dan juga memerangi rasuah secara bersama. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Azlan Baki, Ketua Pesuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, dan juga terima kasih pihak SPRM berkongsikan dan juga tahniah sekali lagi atas usia 55 tahun. Terima kasih bersama